Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelas DKA2C dan hari ini kami akan membentangkan tentang timber iaitu kayu. Okey. Kumpulan pertama iaitu saya sendiri Megat Yasir Azman 15 DKA20F1034. Seterusnya Muhammad Ihsan 15 DKA20F1059. Yang ketiga Anis Syahir 15 DKA20F1042. Yang keempat Muhammad Arif Aiman 15 DKA20F1047. Okey, dan yang terakhir adalah Khairul Ikan Daniel 15 DKA20F1022. Okey, baiklah. Ini adalah karakteristik of timber. Yang pertama density, yang kedua moisture content dan yang ketiga strength. Baiklah, seterusnya karakteristik of timber, shrinkage and swelling dan seterusnya tendency to warn. Density. Okay. Density refers to the amount of wood in a unit per volume of wood. The ratio of dry weight and green volume of the given wood is the basic wood density. More wood content in a specific volume means it has a high density. The density of wood differs from type to the type depending on the tree growth environment, tree species, and the tree area measure for density calculation. The branches usually have a lower wood density compared to the tree trunk. Fast-growing trees have a low density. Older and slowly growing trees have a higher wood density. Baiklah, itu untuk density. Moisture content, iaitu kandungan lembapan. Timbers are hygroscopic. Timbers moisture content. Water content is the risk of fungal attack. Baiklah, yang pertama, kandungan kayu ini bersifat hygroscopic dan memperoleh air daripada alam sekitar, alam semula jadi, iaitu atmosfera. Penyerapan air ataupun dehidrasi ini bergantung pada kelembapan atmosfera. Jadi, sekiranya kandungan lembapan kayu tinggi, bermakna kualiti kayu itu menjadi rendah. Kandungan air adalah risiko untuk adanya serangan kulat. Baiklah, seterusnya strength. Yang pertama, capable to bear loads, maksudnya dia boleh mampu menampung beban. Yang kedua, wood strength affect wood quality. Kekuatan kayu mempengaruhi sesuatu kualitas ia. Baiklah, seterusnya grain structure determine the strength of the timber. Maksudnya, sekali lagi, apa aku cakap tadi? Grain structure. Seterusnya durability, iaitu ketahanan. Resist infection of fungus or the other insects. Durability. Resistant to many of the chemicals and conditions that adversely affect steel and concrete. Baiklah, kayu ini mempunyai kemampuan untuk menyerap dan melepaskan kelembapan dan tahan terhadap banyak bahan kimia dan keadaan yang memberi kesan buruk kepada keluli ataupun konkrit seperti garam korosif, asid cair, gas timbul dan industri udara laut dan perubahan iklim yang melampau. Seterusnya, shrinkage and swelling, iaitu penyusutan dan bengkak. Peratusan pengecutan dan pembengkakan berbeza dari tanaman ke tanaman. Ada yang memberikan peratusan yang lebih tinggi selepas pengeringan. Penyusutan bermula apabila dinding sel kayu mula mengeluarkan air. Dalam suasana lembapan, kayu membengkak apabila dinding sel menyerap air. Kayu berkualiti baik membengkak. Kayu yang mempunyai dinding lebih tebal membengkak lebih daripada yang nipis. Seterusnya, tendency to warp, iaitu kecenderungan untuk melengkung. Melengkung kayu adalah kecacatan pada kayu yang berlaku apabila kandungan kelembapan pada bahagian yang berlainan daripada sekeping kayu berubah tidak rata. Apabila satu bahagian papan kayu mengering lebih cepat daripada yang lain, misalnya
Bahagian yang lebih kering menyusut lebih cepat dan menyebabkan tekanan yang mengubah bentuk kayu. Jadi papan yang dimaksudkan untuk berbaring sekarang mempunyai selekoh di suatu tempat. Baiklah, itu untuk tendency to warp. Baiklah, seterusnya classify of timber, density, types of timber and strength. Untuk density, yang pertama very soft, sangat lembut, iaitu 480 kg per m3. Rintangan yang sangat buruk terhadap lekukan, iaitu contohnya lantai tertutup sahaja. Yang seterusnya lembut, soft, 485 ke 560 kg per m3. Rintangan yang lemah terhadap lekukan, hanya lantai lalu lintas yang ringan, contohnya bilik tidur. Seterusnya firm, tegas, 565 ke 800 kg per m3, sesuai untuk lantai rumah. Seterusnya hard, keras, 805 ke 960 kg per m3, ketahanan yang sangat baik terhadap lekukan dan keausan, sesuai untuk lantai ciri tapak, contohnya tapak, tangga, bahagian atas bangku. Baiklah, seterusnya sangat keras, very hard, 965 kg per m3 dan selebihnya. Ketahanan yang sangat baik terhadap lekukan dan keausan, sesuai untuk lantai ciri tapak, tangga, bahagian atas bangku. Sebilangan spesies suka diusahakan dan memerlukan alat tajam. Seterusnya, types of timber. Jenis-jenis timber. Yang pertama, bambu. Yang kedua, birch. Yang ketiga, cane. Yang keempat, kedar. Yang kelima, cherry. Yang keenam, cross-laminated tim. Yang kelima, engineered bamboo. Dan yang keenam, glulam. Seterusnya, strength grade kekuatan. Higher numbers indicate stronger timber, C16 and C24, TR26, D18 to D70. Dalam kedua kes tersebut, bilangan yang lebih tinggi menunjukkan kayu yang lebih kuat. Kelas kekuatan yang paling biasa untuk kayu lembut adalah C16 dan C24. TR26 adalah kelas khusus untuk kasau. Kayu keras berkisar dari D18 hingga D70. Assalamualaikum, saya Anis Syahir. Saya akan sambung presentation daripada SM. So, presentationnya adalah timber drying. So, timber drying tu adalah pengeringan kayu. So, pengeringan kayu ni ada dua. First, natural drying. Second, kiln drying. So, natural drying tu pengeringan secara natural, secara alam semula jadi. Then, kiln drying tu pengeringan secara tanur. So, next. So, natural drying, pertama dia, kita nak tahu air drying is the drying of timber by exposing to the air. Exposing tu dia macam expose dekat udara lah, supaya pengeringan kayu tu lagi lebih jelas. So, second, put the stack of sound timber on raised foundation and put it in designated place. So, benda yang cakap ni kita kena simpan dekat tempat yang bersih, sejuk, kering dan teduh lah. So, third, rate of drying largely depends on the weather. So, benda ni dia depends dekat cuaca. Depends dekat cuaca dia. Contohnya kalau dia mengikut pada keadaan iklim. Kalau nak lebih senang, iklim udara. Dia akan jadi terdedah kepada angin lah. Then for a continuous and uniform flow of air throughout the pile of the timber. So benda ni kita harus susun, dan aliran udara perlu diteruskan dan bagi aliran udara tu seragam supaya kayu tu tidak rosak. So then yang kelima, if air drying is done improperly,
it can cause cracking and splitting. So, dia cakap kalau benda tu tidak buat secara betul dan tidak teratur, dia akan menyebabkan benda tu menjadi, benda tu akan apa tah nama dia macam crack lah dan splitting. So kadar pengeringan mungkin terlalu cepat ke macam tu, dia akan menyebabkan crack ataupun splitting. So tapi kalau musim sejuk pun dia boleh jadi juga. Bukan musim sejuk, maksud saya musim sejuk dia akan, pengeringan tu akan jadi terlalu lambat pula. So sebab itulah benda ni kena buat secara betul-betul. So benefit dia, it can be less expensive, higher quality and more easily workable wood than with kiln drying. So dia murah, benefit dia murah, lepas tu dengan high quality dan lagi senang cara dia untuk pengeringan berbanding daripada pengeringan tanur. So then drawback dia depending on the climate and takes a lot of time. Memang betul dia punya kekurangan dia depend dekat climate lah. So kalau climate macam time dengan musim sejuk macam saya yang cakap tadi tu, musim sejuk dia akan jadi lambat kering. Kalau terlalu panas macam kemarau, dia akan jadi crack and splitting. So benda ni memang dia depend dekat cuaca, disebabkan oleh natural drying kan. Kalau hujan pun dia lagilah jadi teruk. Dia kena stop proses tu. So dia akan menyebabkan masa. So masa tu duit lah. So next is kiln drying. So kiln drying ni dia pengeringan secara tanur. So firstly, the process of artificial or oven drying consists basically of introducing heat. Benda ni dia memperkenalkan haba lah. So benda ni terdiri daripada haba lah, dia panaskan menggunakan haba. So second, this may be directly using natural gas or electricity or indirectly through steam heat exchangers. Solar energy is also an option. So yang ni dia cakap benda ni secara tidak langsung melalui penukaran haba yang dipanaskan dengan wap ataupun tenaga suria juga menjadi pilihan. Third, in the process, deliberate control of temperature, relative humidity and air circulation creates variable condition to achieve specific drying profile. So yang kat sini dia cakap dalam proses tersebut pengendalian suhu, kelembapan relatif dan peredaran udara yang disengaja mewujudkan keadaan berubah untuk mencapai profil pengeringan tertentu untuk mencapai benda ni lah. So the timber is stacked in chamber which are fit with equipment to control atmospheric temperature, relative humidity and circulation rate. So benda ni dia macam dilengkapi dengan peralatan untuk mengawal suhu atmosfera, kelembapan relatif dan laju peredaran. So lagi satu, kill this machine is also kill all the fungi and insect. So benda ni dia dapat membunuh semua serangga-serangga lah, disebabkan oleh dia punya pengeringan maksimum dia adalah 60 darjah Celsius digunakan untuk jadual pengeringan. So disebabkan oleh Celsius, disebabkan oleh suhu tu, serangga akan matilah. So next, benefit dia is a lot more expensive. So benda ni memang mahal lah, disebabkan oleh
menggunakan teknologi, so dia akan jadi automatik mahal, dan lagi disebabkan oleh penyelenggaraan tanur memakan banyak duit. Dan lagi satu adalah dia punya apa, pengeringan tanur tu dia punya harga dia lebih jauh daripada pengeringan semula jadi. So benda ni mahal lah. So drawback dia is expensive. Kekurangan dia expensive lah. Macam kalau nak buat je memang mahal lah benda ni. Dengan lagi satu, dengan penyelenggaraan lagi, dan modal untuk mendapatkan mesin untuk tanur ni, pengeringan tanur ni. So itu je lah. Dan lagi satu, dia punya kelemahan dia disebabkan oleh operasi pemasangan dia memang banyak kos. So maaf, yang benefit tadi tu dia ambil masa. Benefit is a lot more efficient lah. So dia macam lagi cepat, memudahkan kerja tu. Dia macam jika pengeluaran modal terlibat, modal itu akan duduk lebih lama. So nak dicakapkan benefit dia senang lah nak buat. Dia kering, tu je lah. So next. So secondly is a defect in timber. Defect in timber adalah benda kecacatan yang berlaku dekat kayu. So benda ni ada mengikut daripada dua aspek. So aspek yang pertama mengikut daripada natural factor, alam semula jadi punya factor, dan aspek kedua adalah external factor, dari luaran. Dan kita terus ke next slide. Then first kita akan terang tentang natural factor dulu. Okay, firstly, defect in timber due to attack by fungi. So dia ada dua. Firstly is stain. Apa yang kita tahu, stain ni adalah apabila kulat hanya memakan kulit getah, kayu getah, di mana bahan makanan yang disimpan ia menyebabkan noda. So yang kedua adalah decay. Decay ni perebutan. So pemakan kayu atau kulat yang memusnahkan kayu, benda tu tanggungjawab untuk jenis kerosakan pada kayu ini. Kulat jenis ini merosakkan struktur sel, dan kayu getah dan kayu bakar dipengaruhi oleh mereka, dan pengurangan kekuatan yang besar berlaku disebabkan oleh kulat ni. Dia akan memakan struktur sel kayu tu, kayu tu akan menjadi senang reput dan menjadi lemah lah. So second, natural force. First, knot. Knot tu adalah kecacatan yang paling biasa disebabkan oleh kekuatan semula jadi semasa pertumbuhan pokok dahan dan yang dekat dengan tanah atau dahan yang lebih rendah mati. Pokok-pokok dahan itu kekal di dalam pokok ketika pokok tumbuh. Pangkalan ini dapat mewujudkan sempurnanya yang dikenali sebagai simpul. Knot ni dia ada dua jenis. Satu simpul mati, second simpul langsung. Simpul mati ni adalah sisa cawangan yang rosak setelah kering menjadi longgar dan rontok. Simpul langsung, mereka kuat dan tegas sekiranya kecil, tidak besar kecatatannya. Dan second, twist. Natural force twist. So twist ni putar pada kayu, memutar hujung kayu ke arah yang bertentangan. Dia akan berputar kayu tu. Benda ini disebabkan oleh angin yang kencang.
So apabila angin kuat, kayu tu akan tumbuh secara berputar. So kat sini selalunya dapat kat kawasan bukit-bukit dia. Sebab bukit-bukit kawasan dia ada kawasan angin sejuk dengan angin laju, dia akan menyebabkan twist. So yang ketiga adalah shake. Shake ni goncangan. So goncangan ni adalah kecacatan kayu yang berlaku di sekitar cincin pertumbuhan kayu yang kat bawah tu. Dengan kata lain, retakan yang perpecahan di hutan, retakan atau perpecahan di hutan ni disebut gegaran. So benda goncangan ni dia berlaku gegaran lah, disebabkan oleh gegaran. And then yang poin yang ketiga, insect. So insect ni yang mana kita boleh tahu dia yang haiwan yang binatang ataupun serangga yang termasuk adalah beetles, termites, lagi satu capital ants. So serangga seperti kumbang, ananai ni diorang memakan kayu dan membuat lubang. Diorang ni memakan kayu dan membuat lubang. So disebabkan oleh itu diorang akan pokok akan menjadi lemah. Kekuatan kayu pun dah tak ada. So kumbang juga adalah serangga kecil yang membuat lubang di hampir semua kayu getah. Kumbang ni dia attack kayu getah jadinya. Dan lava membuat terowong melalui kayu getah ke semua arah dan mengubah kayu menjadi serbuk. Ananai juga sama seperti itu. Mereka sangat pantas untuk memakan kayu dan menjadikan kayu itu serbuk. And then next slide is external factor dari segi luaran. So firstly is a defective conversion. Defective conversion adalah defective conversion ni ada kecacatan di kayu kerana bumbu cacat. So first kali defection conversion ni adalah kecacatan kayu kerana penukaran cacat. Cacat lah. So first, box hurt, kotak hati. Istilah ini diterapkan pada kayu yang digergaji dengan cara lubang atau jantung tengah jatuh sepenuhnya ke permukaan sepanjang-panjangnya. Dan kedua, machine burn. Machine burn, mesin dibakar nama dia. So dia panas berlebihan adalah sebab utama kecacatan ini, kecacatan machine burn ni. So ketiga, machine notch. Machine notch ni memegang dan menarik yang rosak menyebabkan kerosakan ini. So machine notch ni dia menarik dan memegang lah rosak ni. So dia disebabkan itu dia boleh jadi rosak kecacatan pada kayu tu. Then lastly is a defective seasoning. Defective seasoning has a 5. So benda defective seasoning ni ada 5. Defective seasoning ni kecacatan di kayu kerana bumbu cacat. First kali bow, yang kalau bahasa Melayu dia busur. Busur ni kelengkungan yang terbentuk searah panjang kayu disebut busur. So dia terbentuk searah panjang kayu tu busur lah. Dan yang kedua cup. Cup ni cawan. Cawan kelengkungan yang terbentuk di arah melintang kayu disebut cawan. So yang melintang kayu tu, lengkung kat melintang kayu tu cawan lah. Dan ketiga check. Check adalah sejenis retakan yang memisahkan serat tetapi tidak memanjang dari satu ujung ke ujung yang lain. So check ni diretakan lah, yang memisahkan serat tetapi tidak memanjang dari satu ujung ke ujung lain. So dia tak nampak ketara sangat. Seperti itu lah. Dan keempat, split tu sejenis check
khas yang merangkumi dari satu ujung ke ujung yang lain juga. Dan last sekali, honeycombing. Honeycombing tu dia stres dikembangkan di kayu inti semasa proses pengeringan. So untuk tekanan ini, retakan dibuat dalam bentuk tekstur sarang lebah. So itu saja daripada saya. Terlupa. Contoh gambar kita boleh lihat seperti ni. Itu yang dia ada tunjuk-tunjuk yang saya cakap, dead note semua tu. Dan beetles, insect tu semua. Dan example yang kedua pula, semua contoh beetle, insect dan kayu, retakan semua yang saya jelaskan tadi. Boxer, tree of earth, bow, crow, cup dan selebihnya itu. So itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Ikram Daniel bin Khairul Saleh, nombor matrik 15 DKA 20F1022. Saya akan menerangkan tentang preserving timber. Untuk pemeliharaan kayu dilakukan untuk meningkatkan umur kayu. Pengawitan dilakukan dengan menggunakan pelbagai jenis pengawet. Kaedah dan bahan berbeza yang digunakan untuk pemeliharaan kayu bakal dibincangkan. Peningkatan jangka hayat menjadikan kayu lebih tahan lama dan dapat digunakan untuk jangka masa yang lebih lama. Pengawetan juga membantu kayu menyingkirkan serangga, ulat dan lain-lain. Sekiranya pemeliharaan kayu tidak dilakukan, maka kayu akan berpenyakit dan rosak teruk. Antara bahan-bahan yang ada untuk preserving timber, iaitu yang pertama ialah kolsa, creosote, tar oil, petroleum oil, waterborne preservative dan juga borax. Yang pertama ialah coal tar creosote. Minyak creosote disediakan dengan menggunakan penyulingan tar. Ianya berwarna hitam atau coklat. Ia mengundang bau yang tidak menyenangkan. Ianya digunakan secara khas. Pertama, kayu dibumbu dengan baik dan dikeringkan. Kemudian ianya diletak dalam ruang kedap udara dan udara di dalam dipam keluar. Akhirnya minyak creosote dipam ke dalam ruang sehingga tekanan tinggi sekitar 0.7 hingga 1 pada suhu 50 oc. Setelah membiarkannya selama 2 jam, kayu menyerap minyak creosote secukupnya dan dikeluarkan dari ruang. Minyak creosote mudah terbakar. Ia tidak digunakan untuk kerja kayu di peraipan. Ia biasanya digunakan untuk tiang kayu, tiang di tempat tidur kereta api dan lain-lain. Seterusnya adalah minyak tar. Tar arang batu panas digunakan pada kayu dengan menggunakan berus. Lapisan tar melindungi kayu dari serangan kulat dan serangga. Ini adalah kaedah termurah untuk melindungi kayu. Kelemahan utama kaedah pengawetan ini adalah bahawa penampilan tidak baik setelah digunakan. Tidak mungkin untuk menggunakan cat menarik yang lain. Oleh itu, tearing dibuat hanya untuk struktur yang tidak penting seperti tiang pagar. Seterusnya adalah petroleum oil. Cat minyak sesuai digunakan pada kayu yang dah lama. Mereka biasanya digunakan dalam 2 ataupun 3 lapisan. Cat minyak menghalang kayu daripada kelembapan. Sekiranya kayu tidak diselaputi dengan betul, cat minyak boleh menyebabkan kerosakan kayu dengan confining sap. The next one is waterborne preservative. It is made from a mixture of toxic salt and water. Water evaporates, leaving toxic salt to act like preservatives. And it is protected from chemical. For the advantage, it is colorless, odorless, and can be painted over. For the disadvantage, it is need to use kiln treatment and can cause swelling, and salt can be washed out from the wood. And the last one is boric acid, or borax. It is naturally occurring water, soluble salt like acid. They are about as toxic as table salt to humans and pets. Kill wood, consuming insects like termites, powder posts, beetles, and old house boreas. It kill the wood, destroying mechanism that cause rot. And now I will explain about the method of treating timber. The first one, we have a brushing and spray method.
delugging, dipping and stepping method. And for the preserving timber, it is pressure application and open tank application. For brush and spraying, it is for well-seasoned timber, oil type preservative and applied with good quality brush. For better result, the applied preservative should in hot condition. Spraying preservative solution is sprayed on the surface using spray gun. It is time saving and quite effective. For the delugging method, timber is fed through a tunnel conveyor of organic solvent. And for dipping and stepping method, dipping timber is dipped directly in the preservative solution. Hence, the solution penetrate the timber, allowed for few days or for weeks, which it is also quite effective process. Next one is a pressure application. The preservative is injected into the timber under high pressure conditions. Generally, creosote oil is applied in this manner. It is costly treatment process and required special treatment plants. And the last one is tendency to wrap. The timber is placed in an open tank. This solution is then heat. The solution is allowed to cool. This type of treatment is generally done for sapwood. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang wood-based panel product. Okay, kat sini kita ada 4 jenis, iaitu yang pertama plywood, kedua glue laminated timber, yang ketiga adalah fiberboard dan yang terakhir adalah particle board. Untuk yang pertama adalah plywood. Plywood is a material manufactured from thin layers of piles of wood veneer. Okay, plywood ni dibuat pada pile dia, kepitkan dia, kita akan pakukan dia, kita akan bagi kepit banyak jadi macam tebal lah. Okay, lepas itu kita akan untuk lagi kuat kan, kita akan bakar dia pada suhu tinggi dengan tekanan yang tinggi. Okay, seterusnya all plywood is bound resin and wood fiber sheets to form a composite material. Okay, seterusnya lepas itu adalah glue laminated timber. Okay, glue laminated timber ni a structural material manufactured through the union of individual wood segment. Dia sama je macam plywood tadi, dia dalam wood segment tu dia kepit kan, dia akan gabungkan, dia akan jadi tebal lah. Seterusnya when glued with industrial adhesives. Okay, seterusnya adalah this type of wood is highly durable and moisture resistant. Okay, kayu glue laminated timber ni dia lebih tahan lasak dan lebih dia akan senang lah kalau nak buat kerja guna ni lah. Dan dia juga lebih ringan, tahan api dan juga tahan lasak. Okay, yang sebenarnya capable of generating large pieces and unique shapes. Okay, untuk yang ni, kalau glue laminated timber ni kita boleh senang nak bentukkan dia. Kita boleh buat jadi macam bentuk curve ke dekat rasuk tu, ataupun kat tiang ke, boleh jadi curve, arc. So cantik lah kalau kita guna glue laminated timber ni, dan juga senang nak dibentuk lah. Okay, seterusnya yang seterusnya adalah fiberboard. Fiberboard is a type of engineered wood product that is made out of wood fibers. Okay, fiberboard ni dibuat pada wood fiber dan dia juga diproses di kilang dan akan dimampatkan dan terhasillah fiberboard. Okay, dia ada 3 jenis untuk fiberboard ni, ialah particle board or low density fiberboard, seterusnya medium density fiberboard dan yang terakhir adalah hardboard. Okay, fiberboard ni kegunaannya kita boleh lihat di dalam industri perabot. Adalah particle board. Okay, particle board ni made by compressing wood chips with glue, maksudnya dibuat pada sipahan kayu yang dimampatkan dan akan letak gum sekali kat dalam tu. Okay, seterusnya adalah inflat press particle board. The chips are mainly parallel to the surface, maksudnya permukaan dia rata dan juga licin. Selalunya licin permukaan particle board ni. Okay, dan terakhir adalah the chips in the surface layer are thinner than those in the middle layer. Kita dapat lihat dalam gambar rajah tersebut, kat bahagian tengah particle board ni macam kosong, dia macam kurang mampat daripada yang kat luar tu. So masa dia kat luar tu lebih mampat daripada yang dalam. Okay, kegunaan particle board ni sama je sahaja, layer lebih kurang sama dengan fiberboard. Kita dapat lihat dalam industri perabot. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Aiman. Okey,
saya akan menerangkan yang terakhir sekali, nombor 8, iaitu finish of timber and suitable liquid solvent. Okay, yang pertama is finishing of timber. Kita gunakan berus macam biasa. Kita berus kayu tu menggunakan sesuatu macam cair lah macam tu kan. Kalau liquid solvent lah, dia adalah liquid je cair, seperti lacquer thinner macam tu. Macam tu lah. Okay, seterusnya guys, finishing of timber. Timber finishing refers to the process of bleaching and protecting the surface of wooden material. Okay, dia protect material kayu tu, permukaan kayu tu supaya tahan lebih lama. Kita mesti tahan lebih lama guys. Itu senang. Okay, the process start with surface preparation aided by sanding, scraping. Sanding yang kertas pasir tu, scraping yang scrap tu kan guys. Blending tu. Compression of nail hole, the surface may be filled with filler. Yang permukaan kayu ada lubang-lubang tu, permukaan atas kata, mestilah kita nak licin. Bila kita sapu benda tu akan licin dan berkilat, pun nampak cantik. Sebab ini finishing macam tu. Okay, the wood's color is changed by variety technique typically enough. Maksud di sini, bila kita dah sapu dengan cair tu, liquid tu, jadi kayu tu nampak lebih menarik lah gitu. Dia punya kayu yang kita tengok kusam tu, dia akan nampak lebih cerah, terang dan bersinar. Macam tu. Okay kan. Seterusnya, next, finishing of timber. Okay, kita ada 3: dye, oil finish dan varnish. Dye ni macam kita colourkan kayu tu. Dye tu sini macam pernah dengar kan dye rambut, kita kan macam tu. Okay, dekat sini dye maksudnya dye match the existing colour or it also change the colour of the surface. Maksudnya bertukar, change colour. Daripada kayu asal tu warna coklat, kita boleh dye di warna apa kita nak, warna biru, warna kuning. Ya, macam tu. Water base and oil base. Dia ada dua, water base dengan oil base. Okay. Yang oil finish pula, oil wood finish improve the appearance of unfinished wood. Natural oil that are present in the wood dries out over time. Oil finish replace the natural oils and nourish the wood grain. It protect the wood when internet is lost. Itulah oil finish. Oil finish tu maksudnya finishing dia pakai oil. Maksudnya macam yang tadi kita cat, yang ni kita pakai oil. Maksudnya macam kayu tu, kita tak nak cat, kita nak nampak dia warna kayu yang cantik bersinar, tu kita panggil the oil finish. Oil, dia akan nampak kayu tu bersinar. Yes, jom kita makan. Seterusnya, varnish. Varnish are made up of oil solvent and shine. They are usually clear and transparent. Okay, varnish tu finishing juga. Lepas tu dia transparent, tahu tak? Dia transparent, dia akan tindak balas dia akan nampak warna kayu tu juga. Sebab tu dia namakan dia transparent. Itulah varnish. Okay. Lepas tu, bagusnya varnish ni, dia punya finishing dia boleh tahan, dia boleh kayu tu tahan lama sebab dia ada protection daripada sinaran UV. Okay. Sinaran UV ni tak bagus pada manusia pun tak bagus. Apatah lagi kayu-kayu, tu baru kita cerita pasal kayu, belum bangunan lagi. Dan UV tu akan menyebabkan kayu tu rosak. Bila kita ada varnish ni, dia akan protection lah, tahan lama daripada sinaran UV. Macam tu. Okay, seterusnya finishing of timber lagi, iaitu shellac, tan and lacquers. Okay, yang shellac tadi tu,
check another wax finish which is secured from above which traverses on a tree. Measure of collected wax from the tree and alcohol solvent. Select is everywhere new variety of color is easy to apply and brush. Okay, shellac ni the wax finish, but dia daripada kayu, a mixture of the collected wax from the tree and alcohol. Baik, dalam shellac terdapat menjadi dan alkohol. Bila ada alkohol dekat dalam shellac tu, bila ada alkohol dekat dalam sesuatu benda, benda tu akan cepat meruap dan dia akan cepat kering maksudnya di situ. Okay, stand pula. Stand, wood stand change or improve the wood color. They are present different color. The wood stand perform better if they darker than the color of the wood. Usually with the of the ground, they don't protect the wood. Measure of wood stand is followed by coating. Oh, maksudnya maksudnya stand di sini dia macam coating sesuatu. Macam kita cat stand tu, sebelum kita cat satu benda, sebab dia coating. Macam rumah kita nak cat, kita cat putih dulu, kita coating dulu, lepas tu baru kita cat warna lain. Macam tu lah lebih kurang stand. Okay, lacquers pula. Lacquers nama sebenarnya lacquer. Lacquer artists solvent best finish as compared to other finish. They are usually applied by spray. Lacquer tu kita boleh spray juga. Spray tu. They by fast because content and the solvent is switched deeper and they can bring up the natural beauty of the beauty. Lacquer bring a closer. Okay, tindak balas lacquer ni, apa kebaikan lacquer kita dapat? Dia kayu tu akan nampak lebih glossy look. Maksudnya dia nampak glowing, nampak cantik lah, maksudnya dapat menarik daripada yang lain tu kan. Dia dapat natural beauty, kecantikan semula jadi daripada kayu tersebut, macam tu. Okay, seterusnya kita pergi ada water based finish. French finish. Okay. Water based finish. French polish. Water based finish is provide a clean and clear finish and have little odor than oil based finish. They are thin, possesses odor, dry. They give natural appearance to the finish when they finish low and okay. Water based finish, dia water based lah kan. Lepas tu dia odor, mana odor tu dia berbau macam oil based finish. They give natural with express the visibility was finish all of that surface quickly. Dia juga okay, dia bagi kayu kita tu bersih lah. Bersih. Macam kita tengok kayu tu, bila kita water based finish dia, kayu tu water based, dia cantik dan bersih. Okay, fresh polish pula. So, polish technique is use classic technique of wood finishing mixture of shellac. Dalam fresh polish ni kita ada shellac dan alkohol. Okay, bila ada dua tu, dia akan cepat meruap. Jadi kita tahu ada alkohol tu. Tapi dia punya tindak balas dia cantik lah. Dia appearance glosses appearance, cakap macam tu. Alright. Liquid solvent. Apa itu liquid solvent? Liquid solvent ni dia adalah cair lah. Solvent are primarily used to dissolve the resin in the finish. Solvent are simply add to the finish to reduce the viscosity of the finish, making it easy. Maksudnya dengan menggunakan liquid solvent ni, cair ni, kita nak buat finishing lebih senang dan simple. Lepas tu easy lah, senang. Benda tu senang. Okay, liquid of solvent. Kita ada turpentine, mineral spirit dan pentinate. Turpentine ni dia macam thinner juga, cuma dia tak cepat meruap macam thinner. Mineral spirit ni itu pentinate. Thinner dia cepat meruap. Okay, liquid solvent. Atas solvent is tadi tu pen, thinner tu untuk cat thinner.
Betul. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.